tidak valid pun sekiranya dia tidak menguasai. Okey, dia tentang ilmu nak pilih imam tu. Yang ketiga tentang iaitulah kita memilih yang lebih dahulu hijrah. Kan? Dahulu hijrah ni lebih awal menjaga kewajipan dalam kehidupan. Contoh solat lah paling mudah kita nak check. Ni jarang sikit, susah sikit kita nak check ni. Kan kalau kita tak ingat, skip terus pergi kepada yang keempat. Keempat lah yang lebih dahulu masuk Islam. Kat sini kita boleh faham orang yang lama Islam dia. Maknanya kalau kita ni memang Muslim, seorang lagi pun memang Muslim daripada lahir, so nak tengok macam mana lebih lama Islam, maknanya lebih berusia. So ini kat nombor 4 nak pilih jadi imam. Tapi ada kan sebahagian orang di persepsi dia menganggap ni lebih tua ni, silakan jadi imam. Kita bukan nak memperlekeh ke tidak kan, kita pun yang mungkin muda ni akan jadi tua juga. Yang tua pun dia takkan jadi muda dah. Dia lebih tua lah kan. Maknanya kita bukan nak kata memperlekeh ke tak. Kita nak kena faham kaedah dalam bab ibadah. Kita kena pentingkan ikut kepada apa yang keperluan. Bukan konsep dia lebih tua, lebih kita kata lebih berpengalaman, lebih mahir. Kalau betul mahir kita dengar bacaan Quran ni tak ada masalah. Dia tua ke muda tak kisah. Kan dia tak kisah, dia walaupun dia budak pun kan, tapi dia betul-betul kuasai ilmu, dia kuasai tentang cara nak solat. Kalau tak ada orang lain yang lebih layak, dialah yang layak. Walaupun nampak zahir macam budak, macam kita rasa sah ke tidak ni, kita rasa macam tu kan. Sebab tu kita kena beramal berdasarkan ilmu. Kalau berdasarkan ilmu kita takkan takut dah. Kita tahu, kita yakin dia memang tahu, dia memang alif, dia memang alim dalam bidang tu. Sebab apa kita nak risau? Walaupun mungkin budak sekolah menengah jadi imam. Sebab kita tahu dia mampu, dia boleh, dia kuasai ilmu tu. Lepas tu kita beramal dengan ikutkan logik akal, berdasarkan ilmu, barulah datang keyakinan itu. Kalau ikut logik memang kita rasa ni budak jadi imam ni tak sah ni. Ni dia berpisah. Tak boleh begitu. Kan sebab itu kita nak sebut tentang imam ni. So jangan guna konsep lebih tua dia jadi imam, tak. Kecuali kalau betul-betul dia kuasai yang kita sebut tadi, kuasai bacaan Quran, kuasai ilmu tu, kita utamakan dia. Kalau tak, memang kena ikut kriteria tadi, itulah yang selamat. Jadi ibu ayah sekalian, kita nak sebutkan tentang ibadah ni, jangan gunakan konsep lebih tua lebih afdal. Bukan. Contoh dalam isu berada dalam saf. Kita duduk kat saf belakang, lepas tu nampak kat depan ada kosong. Kita ni mungkin kita muda kan. Kita tengok orang sebelah ni orang tua. Kita pun kata, tak apalah Haji, sila pergilah. Kita panggil dia Atuk ke apa kan. Atuk, silakan ke depan. Atuk pun kata, tak apa cucu pergi depan. Kita pun kata, Atuk pergilah depan. Sampai kesudah duduk bergaduh je. Akhirnya, moyang kat sebelah pergi depan. Kan, contohlah kita kata Atuk pergi depan, Atuk pun pergi depan. Kan, kita pun jawab sebab apa bagi Atuk tu pergi depan. Kita pun kata, Ustaz, saya tengok dia macam dah tak lama dah. Dah tak lama ni, saya silakan kat depan lah. Sebagai apa, rehearsal. Nanti akan datang dia boleh dah bersedia nak pergi depan imam. Pandai buat punchline pula kan. Baliklah gitu kan. Sebab di dalam bab ibadah, kita kena berlumba-lumba. So, bukanlah sampai tolak-tolak orang. Cuma nampak kosong, pergi depan. Kan, nampak je kosong, pergi depan. Ada peluang. Contoh tak ada orang yang azan ke apa, kita pergi depan. Kan, azan. Maknanya kena fastabiqul khairat. Berlumba-lumba dalam kebaikan. Yang mana kita boleh buat lah. Kan, jadi sepatutnya macam tu. Kan, ada nampak orang yang susah ni, kita bantu. Kan, nampak kat jalan raya ada benda yang mungkin boleh menyebabkan kemalangan, kita tolong angkat. Ada gitu. Kebaikan kita kena berlumba-lumba. Bukan konsep dia, dia ni lebih tua, dia ni lebih berpengalaman, dia ni lebih berkuasa. Tak perlu tunggu orang. Nampak aja kebaikan, ada peluang kita nak buat. Macam tu. Dalam konsep ibadah, bab tentang orang tua ni jangan kita gunakan konsep dia. Dia kata dia ni lebih tua, kita utamakan dia. Tak. No, dia tak berlaku dalam bab ibadah. Dia mesti kena berdasarkan ilmu. Jadi kalau tadi tentang soft tu, pergi je depan. Tak kira walaupun dia kata budak sekolah menengah, yang penting dia dah balik lah. Kan, kita utamakan yang dah balik. Walaupun tak balik pun sebenarnya konsep dia sama. Siapa cepat dia dapat. Tapi ada orang sampai dia halau. Kan, ada budak ni dia semangat nak pergi solat kat depan, nak soft pertama kan. Dia bagus, dia tak main. Kan, dia tahu solat, bacaan dia bagus, budak pun pandai. Cuma nampak dia macam pendek sikit lah. Nampak dia budak sekolah rendah. Mungkin tahun 6 kan.
Maka tahun 6 pun dah ada yang dah balik dah budak lelaki ni. Jadi dia kena halau pergi belakang pula. Buat pula soft yang khas kat belakang. Apa akan jadi bila buat soft khas kat belakang? Semua berkumpul budak. Apa akan jadi? Riuh rendah. Dan kita berkumpul semua budak kat belakang. Mana dia tak mainnya? Sebab itu lebih baik kita bawa pergi depan, letak kat sebelah kita. Maknanya setiap orang kalau buat macam tu, maknanya kemungkinan, possibility dia nak main tu sangat rendah. Bagi dia berada di antara orang-orang yang tak sekepala dengan dia. So dia tak ada kawan nak main. Kan? So maka dia akan duduk diam lah. Paling-paling pun mungkin dia macam gerak-gerak sikit. Macam tu je lah. Kalau terlalu mendesak sangat, dia pergi belakang terus. Tengah solat ni kita duduk sujud, tengok-tengok dah hilang dah dia. Punya pergi belakang main kawan kan. Itu dah memang terdesak. Tapi biasanya kita boleh kawal tu. Bila kita kumpul dekat belakang, lepas tu jadi yang riuh rendah. Lepas tu bila mereka bising, kita marah dia. Padahal siapa yang salah? Kita yang kumpul kat belakang. Bagi dia bertemu dengan kawan-kawan. Cuba kita fikir, kita dalam perspektif tu. Macam kita lah jumpa kawan-kawan. Kita ada, kita diam. Kita tak ada. Jumpa orang yang tak sekepala, kita diam. Jumpa orang yang sekepala, mulalah macam-macam dia mengusik orang lah apa kan. Sebab apa? Kita pun macam tu. Macam tu lah perasaan budak-budak. Lagilah dia ada sifat nak main tu lebih tinggi kan. So, jangan, sebab tu tak wujud pun. Nak kata soft kanak-kanak tu kan, kecuali yang memang budak-budak yang memang duk main, itu memang kita suruh pergi belakang terus. Memang dia contoh tak sedar dia memang dunia dia main sungguh. Mungkin bawah daripada 6 tahun lah kot. Tapi sekarang ni budak tadika pun dah bijak-bijak dah. Kan, tapi dulu tu mungkin berlaku macam tu kan, dia memang kerja di main ataupun budak baby lagi ke menangis ke apa. Itu memang kita faham. Itu memang bukan nak solat, dia memang nak main. Tapi budak yang jenis yang boleh kita didik nak solat kan, mungkin 5-6 tahun pun dah pandai dah sekarang ni, 7 tahun. So sepatutnya bagi je masuk dalam soft. Sepatutnya begitu ibu-ibu sekalian. Tapi benda ni orang masih tak faham, dia rasa macam pelik. Akhirnya dia kumpulkan kat belakang. Betul bila budak main, dia marah budak tu. Padahal salah siapa? Kan salah kita lah, kita tak faham dia punya kehendak dia. Lepas tu bila dia salah buat, dia salah react, kita salah marahkan dia. Padahal marah diri kita yang salah tindakan. Sebab salah tindakan, kesan pada dia. Dan kita yang salahkan dia juga. Maka tak berlaku adil dekat situ. Ibu-ibu sekalian, benda ni masih ada orang tak faham lagi konsep macam ni. Sebab itu ibu sekalian, dia tak berlaku adab dengan orang tua ni, jangan kita guna konsep ibadah. Ibadah is ibadah. Maknanya siapa pun dia nak mesti kena ada sifat fastabiqul khairat. Yang kita sebut hadis ni tentang kehidupan duniawi kita. Nampak orang tua yang tak larat kat belakang duduk queue kan, kita duduk depan dia. So kita tukar tempat, suruh dia duduk depan. Kita nampak orang tua yang tak larat dalam bas, kita dah duduk, dia mungkin berdiri. Dalam train ke, kita berdiri, so dia duduk. Itu memang nak kata dari sudut adab pun itulah terbaik. Baik, Bonda Hasmah terbuka mic tu. Bonda Hasmah terbuka mic. Mak. Okay. Terbuka. Okay, baik. Okay. Kita lihat pada hadis yang kedua. Okay, hadis yang kedua ini dalam kitab Al-Muwatta' Imam Malik. Di mana seorang sahabat Sahal bin Sa'd al-Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW diberikan air minuman. Lalu baginda meminumnya. Di sebelah kanannya terdapat seorang anak muda, manakala di sebelah kirinya terdapat beberapa orang tua lanjut usia. Baginda lantas bertanya kepada anak muda sebelah kanan, apakah engkau mengizinkan aku sekiranya aku memberikan minuman ini kepada mereka, yakni orang tua, terlebih dahulu? Anak muda itu menjawab, tidak. Demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak melebihkan orang lain lebih daripada diriku sendiri dalam mendapat sesuatu daripadamu. Rasulullah SAW lalu memberikan minuman itu kepada tangan anak muda tadi dalam keadaan baginda tidak menyukainya. Hadis sahih riwayat Imam Malik nombor 2683. Baik, ibu-ibu sekalian, ini satu lagi kisah yang lebih kurang sama dengan hadis tadi, cuma tadi itu berlaku dalam mimpi tentang kayu siwak. Nabi bagi pada orang muda dan ditegur bagi pada orang tua. Hadis ni pula yang kita boleh fahami adalah adanya air minuman dan Nabi nak bagi air minuman itu kepada seseorang.
Di sebelah kanan Nabi ada orang anak muda. Di sebelah kiri orang tua lanjut usia. Itu pun beberapa orang, lebih daripada seorang. Jadi Nabi bertanya kepada orang yang kat kanan, orang muda tu. Kan, dia setuju tak? Dia bagi tak? Dia okey tak? Kalau nak bagi air tu kepada orang yang kat belah kiri. Sebab apa Nabi tanya dengan dia? Padahal Nabi boleh je bagi kepada siapa yang Nabi nak. Sebab mendahulukan kanan itu sunnah. Jadi kat sebelah kanan Nabi adanya anak muda tu. So dari sudut adab yang kanan tu, maka Nabi kena utamakan yang kanan. Tapi dalam masa yang sama, orang kat belah kanan tu orang muda. Kan dia yang mana lagi penting antara kita kira kanan kiri ke muda tua? Kan? Kita fikir kita buat bayangan kanan kiri ke tua muda. Dia kalau tua muda memang kita kata dua-dua itu adalah manusia, kan. Tapi kalau kanan kiri ni dia melibatkan tentang menyerupai syaitan. Kan kita tahu kan syaitan kan suka buat berlawanan sunnah. Jadi nak bagi kepada kanan dan kiri sebab kiri ni cenderung kepada syaitan. Sebab itu ada perkara kebaikan kita buat kanan sebab syaitan suka buat kiri. Kan? Bila dalam perkara keaiban kita buat kiri dan syaitan buat kanan pula. Sebab tu dari sudut nak bandingkan dua ni, maka kanan kiri tu lagi penting. Kanan tu lagi penting. Sebab kanan itulah yang tidak menyerupai syaitan. Tapi muda tua tak ada masalah. Dua-dua tu memang manusia. Dia tak melibatkan apa-apa dengan syaitan pun. Sebab itu Nabi utamakan kanan. Tapi Nabi utamakan kanan nak bagi pada orang muda. Nabi berfikir. Nabi nak bagi pada orang yang tua tu. Tapi Nabi tanya dengan dia. Nak kata beradab lah. Kan? Sebab Nabi nak beli kanan dulu. Tapi nak bagi tak sampai hati lah. Maknanya orang muda kan. So Nabi nak bagi pada orang tu. Tanya dengan dia. Minta izin. Apa pendapat dia. Dia pula dia tak nak tak nak tolak ansur. Sebab apa? Kalau kita pun kat tempat tu, kita diberikan peluang oleh seseorang yang kita suka, sayang, cinta, rapat, kan? Orang tu tanya kita, nak saya apa, nak baik kat saya ke nak baik kat kawan kita? Mesti kita nak kita kan, kita selfish lah. Kat situ mesti kita ada selfish, satu perasaan selfish. Tapi kita tak fikir orang lain lah, orang lain punya keperluan. Kita fikir tentang diri kita. Kalau kita fikir orang lain punya keperluan, kita akan hormati. Oh tak apalah, bagi kat dia lah, dia orang tua kan. Silakan, tak apa. Sebab apa? Ni bukan tentang ibadah. Ini bukan ibadah. Kalau ibadah, kita rebut. Memang kena rebut. Tapi ini tentang soal dunia. Kan? Muamalat, pergaulan sesama manusia. Jadi kita kena pandai beza. So ibadah kita memang sungguh-sungguh kita nak jadi terbaik, hamba Allah yang terbaik. Tapi yang ni adalah kehidupan manusia. Nabi pun manusia biasa. Kan? Jadi kita memang ada sayang, cinta, rindu pada Nabi semua. Tapi dari sudut adab tu kan, so kita kena sebut macam mana, kita kata tak apalah, bagilah pada orang lebih tua. Sebab apa? Dia lebih memerlukan. Kita hormati dia. Sepatutnya macam tu lah. Tapi lelaki tadi ni dia tak bagi. Sebab dia nak dapat daripada Nabi tu lebih. Dia mana kata adalah satu kepentingan tu kan. Maka Nabi bagi kat dia dalam keadaan Nabi tak suka. Bawah saya sebut. Baginda tidak menyukainya. Sebab Nabi nak bagi pada orang tua tu. Tapi dia sebab dia kat belah kiri. So Nabi nak bagi terus, Nabi tak boleh nak bagi. Nabi tanya kepada orang kanan. Kalau kanan tu mempersilakan bagi, maka seolah-olah Nabi bagi pada dia bagi pada orang tua tu. So orang tua tu akan minum dulu. Nampak Bapak sekalian? Kita nampak benda ni macam remeh kan? Tapi sekecil-kecil perkara ni pun Nabi jaga. Nabi jaga. Nabi jaga apa? Nabi jaga tentang tak nak menyerupai syaitan. Nabi jaga hati. Kan Nabi cuba nak menjaga hati orang tua. Disebabkan anak muda tu tak terima, dia tak nak bagi pada orang tua tu, dia nak untuk dia, maka Nabi bagi kat dia juga. Tapi dalam keadaan terpaksa. Tak suka. Terpaksa bagi. Sebab dia kat belah kanan. Bagilah kat dia. Kalau dia kata tak apa bagi pada orang tua, Nabi lagi sukalah. Nabi bagi pada dia dan dia bagi pada orang tua tu. So tak adalah menyerupai dengan syaitan. Sebab Nabi dah bagi pada dia bagi pada orang tua. Kan lain kan. Nabi bagi kiri terus, lain. Nampak? Nak kata begitu telitinya setiap perbuatan Nabi SAW. Kita ibu-ibu sekalian, kena muhasabah lah. Kadang kita mungkin terlepas pandang.
makan mungkin makan tak berlaku tangan kiri lah, makan tangan kanan. Kan cuma kita mungkin minum tangan kiri, mungkin kita minum berdiri, kita mungkin minum berjalan kan. Macam saya kan ajar sekolah ni kan, tengok budak-budak sekolah kan, kita buat perbandingan bila tahun 1 dengan tahun 6. Saya dengan tahun 6. Tahun 1 ni nak kata dia punya sunnah terlebih sunnah dia. Betul-betul diikutlah, kita pesan sekali je kan, makan duduklah, jangan menyerupai dengan syaitan, jangan menyerupai dengan haiwan kan, makan duduk tangan kanan, betul beratur kan, kita sebut macam tu kan. Dia betul-betul berpegang, dia betul-betul ingat, sekali sebut tu diingat sampai dia amalkan setiap kali. Tapi yang bila sampai ke tahun 6 ni, setiap kali nak kena sebut. Setiap kali minum berdiri tangan kiri kan, tegur lagi. Sampai kan macam tu, kita pun rasa hairan dah, siapa yang lebih matang sebenarnya ni kan. Jadi itulah nak kata kita kadang-kadang ambil remeh benda-benda macam ni, kita rasa alah tak ada apalah. Tapi setiap perbuatan kita itu memberikan kesan kepada kehidupan kita. Seperti Ibu Bapa sekalian, kalau kita perhatikan dalam sunnah Nabi, dalam hadis-hadis tentang sunnah Nabi, setiap perbuatan yang remeh-remeh pun Nabi berikan kepentingan. Nabi ambil tahu. Kan, tentang sahabat-sahabat pun Nabi betul-betul ambil tahu. So kita kena contohi baginda. Kita kena contohi baginda. Jadi dalam hadis ni pun kita nampak nak memberikan keutamaan kepada orang tua. So contoh kita pergi makan kan, nampak orang tua kan, dia tak semesti orang tua ni kena bongkok, pakai tongkat kan, mungkin dah tak ada gigi, tak semestinya. Maknanya orang yang tua daripada kita lah. Contoh macam saya ni mungkin baya mak ayah saya kan. Jadi nampak orang tua ni, kita terbayang mak ayah kita kan. So kita memberikan satu bayangan macam mak ayah. So kita berikan penghormatan. Tak semestinya betul-betul tua kan. Yang tua yang mana bukanlah terlalu tua sangat tu, yang tua sedikit pun kan, yang macam baya mak ayah kita pun kita berikan penghormatan. Bahkan baya abang kakak kita yang mungkin tak jauh beza pun sama, kita menghormati mereka. Dalam urusan dunia yang mana boleh kita tolak ansur, berikan kepada mereka peluang. Tapi kalau bab ibadah jangan. Kita duduk queue dekat tabung haji, kata kena buat pilihan kat saya ke ataupun abang kan. Kita yang pergi tu, patutnya kita je lah ambil. Jangan kita kata tak apalah abang saya lah. Sebab apa? Bagi abang lebih tua, dia dah tak lama dah tu. Macam tu pula kan. Kita yang pergi, kita minta lah, itu hak kita lah, siapa cepat dia dapat lah. Di bab ibadah, so kena berlumba-lumba. Tak boleh jangan kita kata apa, ada toleransi pun tak ada. Dia berlumba kan. Tapi kalau bab dunia, kita berikan kelonggaran. Contoh nak pergi trip mana-mana kan, ada 01 je, kena pilih kita ataupun kakak, bagi kakak pergi. Contoh sebab kita utamakan dia, sebab itu tentang dunia. Tapi tentang ibadah tak berlaku macam tu. Betul nak kena bezakan biar sekalian. Baik, so ini tentang adab dengan orang tua. Terlihat pada hadis yang ketiga yang disebutkan dalam riwayat Muslim, hadis daripada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermaksud hendaklah orang-orang yang berada di belakang aku di kalangan orang-orang yang cerdas akal dan cepat faham. Begitu juga dengan orang di belakang mereka. Baginda ulang sebanyak 3 kali, hendaklah kalian berhati-hati daripada hiruk pikuk tempat berjual beli. Baik, ini hadis yang sahih riwayat Muslim 432. Jadi ibu bapa sekalian, kita nak fokus pada yang atas je. Yang bawah tentang jual beli ni saya rasa dah pernah sebut sebelum ni, berkenaan tempat kenapa pasar ni dibenci Allah, kerana di situ banyak berlaku perkara maksiat. Berkaitan tempat pasar ni, orang buat penipuan jual beli ke kan, mungkin barang-barang yang tak betul ke, tak berkualiti ke, sorok barang ke, ihtikar tu kan sorok barang, ataupun apa lagi, dia markup harga ke, macam-macam lah, dijual barang palsu ke. So banyak berlaku perkara-perkara maksiat berkaitan muamalat jual beli. Tak campur lagi dengan contoh pendedahan aurat, orang tak solat, leka dengan masa kan, macam-macam lah isu. Jadi sebab itu pasar ni tempat yang dibenci Allah. Kalau masjid, tempat yang paling disukai Allah, sebab dia totally opposite. Masuk masjid, kita terdorong ibadah, walaupun kita rasa asalnya malas, tak suka, tak nak. Bila tengok sekeliling kita semua orang beribadah kan,
kita pun akan datang satu semangat tu. Kita paling tak kita akan rasa macam malulah kalau aku tak beribadah. Sekeliling semua duk solat, sekeliling semua duk baca Quran kan, duk berzikir. Kita pula duk tengah-tengah tu main handphone ke main game. Kita pun akan rasa tak kena ni kan, sebab sekeliling aku semua duk buat benda baik. Kita akan trigger nak beribadah. Sepatutnya macam tu lah. Bukan kita main juga, tak kisah. Betul bila orang tegur kita kata lantak saya lah, kan saya nak main, kau kenapa sibuk? Tak adalah gitu kan. Sebab kita duduk kat tempat iktikaf kita kat Masjid Surau ni kan, tempat kita nak datangkan pahala yang mengalir. Sepatutnya kita jangan tidak beribadah pun janganlah leka lalai, tapi tengoklah pada hari ini apa yang berlaku di surau masjid. Biar sekalian boleh nilai sendiri. Just setakat saya kalau pergi kuliah surau masjid ni, bila nampak budak-budak kan, kebanyakan dah, tak semua tapi kebanyakan budak sekolah rendah menengah lah, nak tengok pelajar universiti ni jarang sikit. Tak tahulah mereka mungkin di universiti kan duk belajar solat kat situ. Tapi di surau masjid yang saya pergi, kebanyakan budak-budak yang baik rendah ke menengah dah confirm kat situ, kat tangan mereka tu ada handphone. Dan apa yang berlaku bila solat, habis je solat, duduk kat belakang pegang handphone, duduk main tak tahulah dia main game ke, duduk tengok surf internet, apa benda tak tahu. Tapi yang itulah kehidupan dia. Dah jadi satu kebiasaan, sampai ke masjid, datang masjid pun nak dapatkan internet semata-mata nak main game. Sebab pernah saya tanya seorang budak ni, dia kata datang masjid sebab apa kan? Dah solat semua nak main game kat belakang. Duduk berkumpul, duduk main game. Kan, benda ni saya kira kita mungkin nampak remeh, kita rasa datang dekat masjid kan. Bukan apa, kita kena ingat datang masjid ni kita nak dapatkan ibadah. Kan, kita nak dapatkan amalan soleh. Bukan duk lalai lagi, duk tempat masjid pun duk lalai lagi. Jangan kita normalisasikan benda ni. Itu kena buat disiplin. Kalau kita bawa anak ke surau masjid ke, kita hantar mereka ke surau masjid, hantar pergi mengaji ke apa kan, kelas tuition ke apa. Sebaik-baik jangan bagilah handphone tu. Kan, kalau boleh buat peraturan umur 18 ke atas baru main handphone tu lagi bagus. Main handphone bebas lah, maknanya dia nak buat apa dia buat sebab dia dah matang. Itu lebih bagus, saya rasa lebih bagus. Sebab daripada situ lebih ramai budak yang rosak. Kan, yang kita tengok pada hari ni lebih mudah rosak daripada situ. Bebas sekarang ni kita buat disiplin lah. Jangan kita bagi bebas. Sebab budak ni mentah kan, menendah ke menengah ni masih budak mentah. Dia masih duduk belajar macam-macam. Dia yang baru dikenal dunia. Takut dia salah kenal, salah kawan, kan, salah cari, salah tengok benda yang tak betul. Jadi akhirnya menjadikan dia buat benda yang bersalah. Kan? Sebab dia tak tahu pun benda baik buruk dengan dengan baik. Kita pula bagi dia beli handphone khas lah, kita hadiahkan dia bagi handphone lah. Lepas tu tak pantau langsung, tak ambil tahu, dia pun buat benda yang pelik-pelik. Kan, ni merisaukan sebenarnya. Sebab saya di sekolah kan, so bila buat program sekolah pun, bila dengar apa yang apa yang guru-guru sekolah, terutamanya SMK lah, sekolah menengah, kalau kata SMK saja, sekolah menengah ni ceritakan, sangat merisaukan, sangat menyedihkan. Sebab apa nak kata, macam orang tak ada agama dah. Macam tu dia punya style kehidupan yang sangat menyedihkan, merisaukan. Jadi bibi sekalian, biar kita ambil berat lah. Jangan kita rasa normal lah hantar anak pergi surau masjid semua, bagi dia handphone, dia main. Kita pun kata biasalah ustaz, budak-budak. Jangan biasakan macam tu. Kita yang duk biasakan, kita duk normalisasikan. Kita duk anggap handphone tu kemestian yang nak kena bagi sepanjang masa. Tak, ada disiplin lah. Ada disiplin kan, bukan kata tak boleh bagi langsung, bagi juga, dia kena tahu juga kan, tapi disiplin tu kena ada kan, bagi tahu setakat mana yang boleh, yang penting kan. Kemudian kena juga pantau. Jangan kita duk kata saya yakin dengan anak saya, bukan masalah yakin tak yakin, sebab kawan-kawan dia tak tahu macam mana, persekeliling dia tak tahu macam mana, apa yang dia tengok, dibuat, didengar, baik dalam TV ke handphone ke kawan-kawan dia pun kita tak tahu. Yang takut membawa kepada keburukan. Yang banyak sebenarnya keburukan. Ibu-ibu sekalian, ambillah sakna benda ni, pantaulah. Kan, jangan kita duk kata saya yakin anak saya semua, jangan yakin membuta tuli. Biarlah yakin berdasarkan ilmu, berdasarkan dengan orang kata bukti. Kan, maknanya betul-betul kita tahu dah anak kita ni memang dia jaga solat, dia dah matang,
kan. Bahkan kalau boleh sampai usia dia belum 18, jangan bagi kebebasan lah guna handphone. Kena strict lah, kita simpan ke kan, ataupun ada masa ke, pandai-pandai lah kebijaksanaan masing-masing. Yang penting jangan bagi kebebasan. Jangan sampai handphone tu dekat dia, dia nak buka bila terpulang pada dia. Dia sampai dia lock password semua, betul kita nak check pun dia tak bagi. Jangan sampai macam tu. Jangan sampai macam tu. Sebab kita sangat risau macam tu. Saya takut macam-macam yang buruk yang dia akan buat. Sebab zaman sekarang tu macam ni. Sebab itu sekarang kita ambil tahulah. So dengan hadis ni pula kita boleh kaitkan, iaitu apa? Tentang sesuatu yang melibatkan akal. Maka Nabi utamakan orang-orang muda. Maknanya akal ni apa? Maknanya bukanlah orang tua dia tak berakal pula. Maknanya akal ni isu-isu ataupun perkara yang perlu difikirkan, perkara yang kena ada perbincangan. Nabi utamakan orang-orang muda. Sebab jawapan mudah, iaitu orang muda ni lebih banyak idea, lebih banyak semangat, lebih banyak tenaga kan. So kita utamakan mereka. So lepas tu maknanya orang yang muda barulah sampai orang yang tua. Sebab apa? Orang tua ni perlu juga kan, kita nak gunakan pengalaman dia, nak minta nasihat dia, kena ada juga. Cuma yang muda ni lebih kita utamakan. Sebab apa? Dia lebih bertenaga, lebih bersemangat, lebih kita dapat memanfaatkan untuk kebaikan. Kan orang tua ni pun penting juga. Cuma dia lebih kepada nasihat, dia lebih kepada macam bantu-bantu sikit. Kan dia cuma macam kata apa, backbone lah kan, tulang belakang. Yang the main adalah orang-orang muda. Sebab tu Nabi sebut dalam ni, orang-orang belakang aku ni orang-orang yang cerdas. Maknanya yang muda. Kita boleh faham iaitu orang-orang yang muda yang boleh membantu dalam usaha dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekejap ada buka mic ni ya. Bukan. Saya dengar something ya. Tak apa. Baik, jadi bimbang sekalian, okey, ini hadis yang ketiga. Kita tengok terus kepada pengajaran yang kita boleh ambil manfaat apa yang kita dah dengar daripada tadi. Dari yang pertama, di antara keagungan Allah adalah dia memuliakan orang-orang muslim yang tua, terutamanya mereka yang teguh di atas jalannya dan beramal soleh. Ini adalah kerana sesiapa yang keluar uban-ubannya jalan Allah, baginya cahaya di hari kiamat. Mereka juga menjadi sebab kepada turunnya rezeki dan mendapat kemenangan. Kita biasa dengar kan tentang uban. Di mana uban ni adalah dia akan menyala di hari akhirat. Sebagai tanda apa? Tanda bersungguh-sungguhnya kita dekat dunia ni. Biasa keluar uban ni keadaan antaranya lah yang disebutkan yang dalam kajian, iaitu kita banyak berfikir. Banyak berfikir, sebab itu menjadi asbab keluarnya uban, kan? Ataupun rambut putih tu. Jadi biasanya orang-orang yang semakin tua lah yang akan beruban. Bahkan ada juga orang yang muda pun memang dah beruban. Ada satu lagi yang keturunan pun ada juga. Bahkan dia ada beberapa sebab lah. Cuma yang biasanya orang beruban ni orang tua, dan juga yang biasa kita faham adalah mereka ni banyak berfikir. Seorang yang banyak berfikir ini lebihlah Allah muliakan. Kan berfikir tentang agama, berfikir tentang Allah, kan dia bersungguh-sungguh dalam dakwah, kan dia nak bagi orang jadi baik. So ini lebih Allah muliakan. Kan kerana apa? Kerana dia melakukan apa yang Allah nak. Kan dia nak kebaikan daripada orang lain. Hadis yang pengajaran yang kedua di antara adab-adab dengan orang tua yang lanjut usia adalah memuliakan mereka dalam majlis-majlis dengan berlemah lembut dan mengasihani mereka serta mendahulukan penjagaan dan pengambilan berat ke atas mereka selagi mana ia tidak menyalahi syariah. Ini seperti yang kita dah sebutkan tadilah, dalam isu dunia kita utamakan mereka lah. Kan sebagai apa? Tanda hormat, tanda meraihkan, tanda kita mentaati mereka, tapi selagi mana tak bercanggah syariat lah. Kan kalau bercanggah dengan syariat tak boleh lah juga kan. Tetaplah kalau makhluk dengan Allah, mestilah Allah kita pentingkan. Cuma kalau sesama makhluk tu kita utamakan mereka lah, kita berikan penghormatan, kita mempersilakan, kita bertegur sapa kan. Even kalau mereka ni dah tua kan, mungkin ada jenis yang marah-marah, jenis yang mungkin kalau nyanyuk tu kita faham lah, jenis yang memang marah, jenis yang mungkin masak muka ni, kita layan je lah. Maknanya kita kalau kita rasa takut trigger marah kita ni, kita buat dono je. Jangan sampai kita pun lawan juga dia, jangan. Tak perlu dah, tak ada keperluan.
Kalau boleh berbincang baik-baik, dia nak dengar tu okey lah. Tapi biasa orang tak dengar dah. Orang yang ni biasanya dah dia rasa apa yang dia buat tu betul. So tak ada nak buat apa dah. So kita ignore sahaja. Kan jangan sampai kita benci dengan dia pula. Kita kena faham dia orang tua. Kan so dalam keadaan dia kan, dalam kategori dia tu, so dia nak kata memang macam tu. So kita nak lebih-lebih sampai marah dia ke, maki dia balik ke. Sebenarnya tak ada fungsi pun. Menambahkan lagi keburukan saja. So kalau kita jumpa orang macam tu, kita ignore lah. Maksudnya kita tak payah nak ambil pot sangat. Kan buat tak tahu. Kalau jumpa orang yang baik itu, kita bertegur sapa, kita mempersilakan mereka. Ada orang tua macam tu kan, jenis yang tak tahulah nak kata apa. Dia dah biasa macam tu. So sampaikan dia ada yang tidak melayani baik, cakap kasar ke apa. So kita pun fahamilah dia dah tua. Dan yang terakhir disebut dalam hadis riwayat Sahal bin Sa'ad tadi, di mana Nabi memberikan minuman kepada anak muda dalam keadaan Nabi tak suka. Ini kerana bagi dia tak suka mendahulukan orang yang muda berbanding yang tua. Rasulullah bersetuju juga untuk mendahulukan anak muda itu kerana dia lebih berpengetahuan dan mempunyai kefahaman. Ini menunjukkan bahawa seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan didahulukan lebih daripada seorang yang tua. Ini yang kita boleh faham tentang tadi yang Nabi berikan air minuman dalam keadaan Nabi tak suka. Nabi bagi juga kat dia. Kan Nabi nak utamakan yang belah kanan. Kan. Dan satu lagi adalah orang muda itu dia berpengetahuan, dia berilmu. Maka sebab itu bebas sekalian, kita jumpa seseorang yang mungkin masih muda, kan? Yang kita lihat dia dari sudut ilmu dia lah kan. Yang mana dia tinggi. Dia belajar tinggi tentang ilmu agama lah. Yang mana Allah mengangkat darjat pun orang yang belajar ilmu agama. Jadi kita memberikanlah penghormatan. Jangan kita kata dia ni masih muda, tak payah hormat lah. Kan padahal dia belajar ilmu agama, dia belajar jauh-jauh, dia belajar tinggi-tinggi, belajar hebat-hebat. Jadi kita kenalah ada penghormatan tu. Dan kita pelekeh pula sebab kita rasa kita ni tua, dia tu muda. Kan padahal dia tu katakan dia angkat darjat sebab ilmu dia tu. Tapi kita pula perlekeh dia. Kan kita pula mungkin sampai menghina dia ke kan, mempermainkan pula tak patutlah. Kita kena hormat dia sebagai orang yang berpengetahuan ilmu agama. Sebab kita ni tak berapa tahu. So kita nak tanya apa-apa, kita tanya pada dia. Minta dia berikan penjelasan. So dia lebih mengetahui. So kita kena hormat dia. Walaupun mungkin usia dia masih lagi muda. Hormat sekadar hormat. Jangan sampai taksub. Taksub tu lain. Hormat sekadar hormat aja. Mana apa yang patut kan kita buat. Itu jumpa dia, kita bagi dia salam. Kan kita bagi salam dulu sebab kita nak hormati dia. Kan kita doakan mereka. Kan kita minta dia doakan kita. Sebab dia ialah orang-orang yang berilmu kan. So mungkin orang-orang yang ada ilmu ni lebih banyaklah amalan dia. Mudah-mudahan kan lebih mustajab doa dia. Ada kelebihan yang Allah berikan. So kita minta dia doakan kita. Jangan ego sangat. Sebab ada orang dia ego, dia tak buat macam tu. Dia rasa aku lebih tua kan, dia lebih muda. So aku kena ego, aku kena diam, aku kena jangan layan. Jangan gitu kan. Kita kena hormati dia sebab dia orang lebih berpengetahuan. Sebab Allah pun mengangkat darjat mereka. Kan Allah tidak hanya mengangkat darjat orang yang tua sahaja, tapi tak ada manfaat kepada agama. Tapi Allah angkat darjat orang yang utul ilma, kan orang-orang yang diberikan ilmu. Kan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Kan Allah angkat darjat, iaitu siapa? Orang-orang yang beriman di antara kamu. Bukan orang-orang yang tua je. Orang-orang beriman tu dia angkat. Dan diangkat juga darjat orang berilmu dengan beberapa darjat. Itu yang kita boleh nampak di situ. Allah pun sendiri mengangkat darjat orang-orang berilmu dan orang-orang beriman. Jadi kita bebas sekalian, kita kena buang ego lah. Jangan ada perasaan tu. Kita hormati dia. Tak perlu over sangat dan tak perlu langsung tak layan. Kan hormati dia, berikan apa yang sepatutnya dapat. Jangan sampai taksub. Taksub ni bahaya sangat. Taksub ni sampai tak dapat kenal baik buruk. Kan sampai kita taksub dengan seseorang, apa jadi buat kita kata betul, apa yang dia tak buat tu semua tak betul. Akhirnya kita tak dapat beza dah baik buruk. Sebab apa? Taksub itu menguasai diri. Jadi sekarang itulah untuk pagi ni. Kita lihat ada di ruangan chat tadi macam ada soalan ni. Okey. Kak Nisum Ustaz, contoh dalam majlis, adakah menurut adab yang sunnah kita bersalam tangan dahulu dengan lebih tua yang duduk di sebelah kiri kita, kemudian bersalam tangan orang di sebelah kanan yang muda dari kita? Okey, kalau berdasar kepada kiasan hadis tadi, kita utamakan yang belah kanan.
Kan kita utamakan yang belah kanan. Dan apa yang Nabi buat, Nabi bertanya dengan dia kan, nak salam dengan orang, nak bagi pada orang kiri tu kan, bagi pada orang yang lebih tua. Jadi memang sekalian, dalam situasi soalan macam ni, ini soalan menarik juga sebab dia ada kaitan dengan hadis tadi. Jadi kita nak buat macam mana? Kita mengutamakan yang belah kanan. Sebaik-baik kalau contoh kita pergi dan bertemu dua orang sebelah-sebelah, kita utamakan yang kanan baru yang kiri. Tapi kalau kita pergi, kita boleh pilih nak bertemu dengan siapa kan. So bertemulah dulu dengan orang-orang yang tua. Utamakan yang lebih tua. Kalau yang datang dekat kita tu orang muda dulu, kita utamakan dia. Jangan dia datang dekat, kita abaikan dia. Salam dengan orang tua dulu. Itu nampak sangat kita mengabaikan dia kan. So kita mendahulukanlah orang yang lebih dekat yang datang dengan kita. Kemudian orang yang di belah kanan. Kalau contoh dua tu. Jika orang muda tu biasa-biasa saja. Okay. Ni dari sudut ni saya pun susah sikit nak bagi respon. Sebab kerana kita dalam keadaan yang kalau diapit lah dua orang kan. Orang yang muda dengan tua. Jadi kita kena utamakan yang belah kanan. Kan itu yang lebih sesuai. Tapi kalau contoh kanan tu orang yang muda, kiri tu orang tua. So kat situ kalau ikut kepada apa yang Nabi buat tadi, kita bertanya. Kan tanya dengan dia kan, nak salam dengan orang kiri dulu kan. Jadi kalau macam tu kan, dalam situasi kita nak praktikal ni jadi macam kita serba salah lah. Nak tanya pun serba salah. Orang tu nak jawab pun serba salah. Jadi nak buat macam mana? Kita utamakan sahaja orang yang terdekat dengan kita. Nak salam ni kan, kita utamakan yang terdekat, yang datang kita dulu. Itu yang kita utamakan. Kalau boleh utamakan yang tua tu, utamakan. Contoh, katakan mereka datang serentak di tempat, memang di belah kanan kita. Kanan-kanan. So kita utamakan yang tua tu. Tapi kalau contoh kanan dengan kiri, so kita tak nak kita utamakan belah kanan. Kanan-kanan dulu barulah kiri. Kan? Sebab itu kalau boleh, kita mencari orang untuk kita salam. Itu lagi senang. Kita pilih lah, kita masuk-masuk kan, tengok ramai orang, so kita boleh pergi kat mana kita nak kan. So kita cari orang yang tua. Itu lebih baik. Maksudnya kita pergi dekat orang tua dulu baru kita salam. Itu lebih sesuai. Contoh masuk dalam rumah pun sama juga. Masuk rumah tengok okey ramai orang ada. So kita menuju ke arah yang tua tu. Memberikan penghormatan pada dia. Ikut susunan lah. Contoh pergi masuk rumah orang, mungkin katalah kita nampak mak saudara kita, makcik kita, pakcik, salam dulu. Salam makcik dulu. Salam pakcik. Salam anak-anak buah kita. Semua tu kan mahram kan. Macam itulah kita pergi kepada orang yang lebih tua tu. Itu lebih selamat supaya kita mengutamakan mereka. Kalau kita menunggu dia datang, waktu tu kita serba salah nak salam siapa dulu kan. Takut terasa hati ke orang yang tua ni. Takutlah terasa hati. So yang lagi senang saya boleh bagi respon adalah kita pergi bertemu dengan siapa yang kita nak salam. Kalau boleh utamakanlah orang-orang yang tua. Itu lebih afdal. Kalau dia datang kat kita, kanan kiri, utamakan yang kanan. Kalau dia datang kat kita, duduk belah kanan, kita utamakan yang lebih tua. Ataupun yang lebih dekat dengan kita. Begitulah yang saya boleh bagi respon. Sekadar untuk sama-sama kita amalkan. So mudah-mudahan ibu sekalian dapatlah sesuatu untuk kita amalkan pada hari ini. Dan dapatlah kita memberikan penghormatan kepada orang lebih tua. Yang penting kita ingat, penghormatan ni berlaku dalam urusan kehidupan kita dunia. Kalau bab agama dia tak berlaku. Bab agama kita amalkan itu, kita kena fastabiqul khairat lah, kita kena bersungguh-sungguh dalam kebaikan, kita kena berlumba. Tapi bab tentang dunia ni, apa yang boleh kita berikan penghormatan, berilah. Kan kita nampak orang, kita pergi kat dia salam dulu. Macam saya ibu sekalian, saya sekadar share lah kan, saya ada kuliah ni di sebuah masjid, kuliah subuh. Yang mana pada hari-hari kerja tak selalulah dia ada panggilan dia. Jadi buat apa tentang Quran, tadabbur Quran kan, dan kita buat tajwid sikit. Jadi datang kat situ kan, biasalah mungkin dia datang kita kan, tapi saya cuba pergi dekat dengan orang-orang yang tua, yang biasa jemaah yang istiqamah ni, saya yang hulurkan salam dulu. Saya cuba macam tu lah, walaupun lepas tu ada orang akan datang, so saya akan salam lah yang mana datang tu. Tapi pada permulaan saya akan pergi.
Saya panggil seorang pakcik ni, saya panggil dia atuk. Sebab dia sampai dia punya nak kata rapat tu kan, dia sampai dia minta doa lah, dia minta nasihat lah. Kan dia padahal dia pun background yang sebenarnya tinggi juga, pekerjaan tinggi juga, cuma dah pencen. So kita rasa terharu sangat lah sebab dia begitu rendahkan diri, dia datang kan, dia meraihkan kita. So kita, saya sebagai nak menghormati dia lebih tinggi daripada orang lain. So saya panggil dia dengan perkataan atuk. Atuk kan, supaya dia, yalah, dia rasa dihargai lah. Sebab apa? Dia sendiri yang meraihkan kita. So kita pun menghargai dia dengan perkataan macam tu. Jadi itu sekadar apa saya share, apa yang saya buat lah. Jadi biasanya kita sama-sama lah cuba meraihkan, terutamanya jiran-jiran kita kan yang mungkin dah ada yang tua-tua. Kita raihkan mereka, kita doakan mereka, dan kita berikan penghormatan kepada mereka. Mudah-mudahan menjadi asbab kita mendapat kebaikan dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Wallahu taala a'lam wa ilmuhu wa atam. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'udinuka ma 'allamtana faradudhu ilaina inda hajatina ilaih. ولا تنسينه يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب.